Tetapi bila kita mati, kita boleh buka tak akaun-akaun tu? Nak besarkan kubur kita, nak bagi sejuk, nak bagi bercahaya? Memang tak boleh dah. Tetapi kubur kita boleh luas seluas mata memandang, boleh sejuk dingin. Kubur kita, subhanallah, boleh jadi bercahaya sebab ia menjadi gerbang kepada pintu syurga. Subhanallah. Melalui jalan apa? Sadaqatun jariyah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sedekah jariyah adalah khazanah di dalam kubur, khazanah di syurga yang sangat mahal. Setelah kita mati, apa yang diagihkan itu bukan sedekah dah. Contoh kan, kita pesan, nanti kalau mak dah meninggal, Tupperware tu bagi-bagilah. Masa hidup sayang nak bagi, kan, rasa nak guna, tapi payah pula nak rosak. Itu dalam kotak lagi tu, kan. Nanti mak dah meninggal, yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Apa yang kita beri ketika hidup, itulah sedekah kita. Sebab itu bila sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bilakah sedekah paling afdal? Lalu Nabi kata, sedekah yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya, kamu memberi ketika kamu berkeinginan, ketika kamu masih berkuasa ke atas harta tersebut. Dan sedekah yang paling rendah nilainya ketika kamu sudah pun di hujung nyawa, dah nak nazak. Doktor cakap, hajah, makcik, nenek, minta maaf lah, kita dah buat x-ray ni, kita dah cek-cek ni, MRI semua ni, paling lama pun makcik hidup sebulan je, itu paling lama. Tapi mungkin dalam 2-3 minggu ni makcik ready je lah ya. Allahu Akbar. Doktor bagi bukti semua ni, kan. Jadi baliklah makcik ni, ya Allah, lagi 3 minggu je lagi, dalam bulan ni je lagi. Kumpul anak-anak apa semua, masa tu lah kuat. Mak minta maaf lah dengan anak-anak semua. Sebelum tu ego tak nak minta maaf kan. Mak minta maaf gini-gini. Okey, ni gelang mak ni, ini untuk masjid. Masjid apa nama? Masjid Al-Bushra. Ni yang paling tebal ni, bagi kat Ustaz Firdaus tu. Kan Ustaz? Bagi kat Ustaz Firdaus tu, kata nak buat besarkan masjid, nak buat itu, nak buat ni, bagi-bagi. Mak tak sayang ke tak ada dunia ni, tak ada apa-apa. Tiba-tiba kan, sebab dia dekat nak mati. Tak ada apa-apa dunia ni, tak boleh bawa ke mana-mana ni, tak boleh bawa kubur ni. Bukan main lagi. Okey, bagi dekat Ustaz Firdaus. Lepas tu ni bagi. Yang tu, yang ni, tanah tu wakaf apa semua. Okey mak, okey mak. Jadi apa-apa kalau cari mak off dah semua ni, telefon apa semua. Mak nak fokus khatam Quran ni. Kalau nak cari mak tak berapa ada kat rumah. Banyak itikaf dekat Masjid Busra. Kan. Update ni dekat FB, minta maaf semua, doakanlah saya, siapa ada urusan nak jumpa, banyak di masjid lah. Boleh bangun ni 2-3 jam. Kalau sebelum ni 20 minit pun payah kan, ngantuk-ngantuk. Boleh baca Quran ni sampai bermuka-muka 3 hari dah khatam. Masya Allah, Allahu Akbar. Apabila manusia menambah keimanan tentang kematian, itu telah dekat. Bila menambah keimanan, sebab apa? Selama ni ustaz dia cakap mati ni bila-bila masa, kot esok pun boleh mati, sehat pun boleh mati, tak nanti tua, orang muda pun ramai mati. Kita pun yo, tapi hanya sekadar percaya, bukan beriman, bukan yakin bahawa mati tu bila masa. Bila doktor bagi bukti, naik terus yakin. Dah tak lama ni jadi lembut, tak ada dah tinggi-tinggi suara pada suami. Bang, air apa bang? Siap boleh sediakan, ni menunya bang. Ada 10 air. Kalau tak air sama, keluar menu tu. Bang nak makan apa? Ni menunya kan, nasi putih ni lauk-lauknya, kalau gorengnya ni. Ada menu macam kat restoran. Masya Allah. Jadi isteri solehah, tak ada tinggi suara, tak ada masam muka. Sebab detik-detik terakhir kan. Masya Allah. Dah sampai masa sebulan lebih, tak mati-mati juga. Jumpalah balik doktor tu kan, jumpa balik doktor tu. Doktor, acik sihat you ni? Acik, ni saya cek, carilah file. Rupanya salah file lagi tu.
Rupanya nama sama tapi orang lain salah file. Rupa makcik ni sihat. Aduh doktor. Balik rumah, panggil anak-anak balik. Cuba tanya Ustaz Firdaus, golang mak tu dah jual kau belum? Itu golang arwah tu mak sayang. Gila bincang, minta balik. Boleh jadi. Bincang balik tanah hari tu macam mana, boleh tak? Mak sihat, lama lagi hidup ni. Yang itu mak kata apa tu, mak tak jadi ya, mak nak pakai balik. Dah susah balik nak bangun qiyamul lail. Baca Quran baru masuk 3 muka surat dah tersengguk-sengguk balik. Tak ada dah kat masjid. Tak ada dah kat masjid, kat Langkawi lah pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya sebab itu Nabi kata yang paling bijak di kalangan kamu orang yang mengingati dan buat persiapan untuk mati. Masalah kita ini, kita rasa umur kita panjang lagi. Sebab itu hadis yang dhaif, ada yang kata kalam hukama, ada yang kata hadis dhaif. Tapi hadis dhaif juga boleh digunakan untuk fadail amal. Nabi bersabda, hiduplah kamu seperti kamu akan hidup, maksudnya bekerjalah untuk dunia kamu umpama kamu akan hidup 1000 tahun lagi ataupun hidup selama-lamanya. Namun beramallah untuk akhirat kamu umpama kamu mati esok hari. Maksudnya ialah kalau bab bekerja urusan dunia, kita kena rasa lama lagi. Tak payahlah teruk-teruk sangat kerja itu kerja ni. Esok masih ada, lusa ada lagi, minggu depan ada lagi. Tapi bila bahagian akhirat, untuk akhirat, kena bayangkan esok dah mati. Mungkin hari ini dan saat ini adalah saat yang terakhir untuk kita bersedekah. Biarlah mati dalam keadaan kita bersedekah. Ibu-ibu kan banyak akaun kan sekarang ni. Maybank ada, saya ambil ada, BSN ada, Bank Islam ada, Bank Muamalat, semua bank dia buka. Situ sikit, sini sikit. Lepas tu tabur haji apa semua. Saya tanya, lepas mati, sekarang rumah yang kecil tu, rumah sekarang ni, kalau nak besarkan kita buka bank kan, ambil duit. Nak tambah akaun ke, nak beli perabot baru ke, betul tak ni? Betul kan? Masya Allah. Tetapi bila kita mati, kita boleh buka tak akaun-akaun tu? Nak besarkan kubur kita, nak bagi sejuk, nak bagi percaya? Memang tak boleh dah. Tetapi kubur kita boleh luas seluas mata memandang, boleh sejuk dingin. Kubur kita subhanallah boleh jadi bercahaya sebab ia menjadi gerbang kepada pintu syurga. Subhanallah. Melalui jalan apa? Sadaqatun jariyah. Masa tu kita akan menyesal bila kita kurang bersedekah. Sebenarnya kita rasa kita masuk duit dalam tabung, tetapi kita kena rasa kita sedang masuk duit dalam akaun kubur kita masing-masing. Sebab itu kalam hukamat mengatakan jangan berkira dengan akaun sendiri. Sebab setelah kita mati je kita, semua akaun bank, tabung haji semua dibekukan jadi hak milik orang lain, tak ada kita. Dan kalau kita wasiatkan okey itu untuk sedekah itu selepas kita mati, sebenarnya harta itu dah pun menjadi harta apa? Harta waris. Harta apa Ustaz kita sebut? Harta pusaka. Masya Allah. Ustaz duduk tengok apa Ustaz? Sia ke Ustaz? Padahal tengah tengok ceramah ya. Menundukkan pandangan. Masya Allah. Jadi harta pusaka dah jadi hak milik. Semua baju kita ke apa yang kita miliki sebenarnya dah berpindah milik sebaik kita mati. Dan bila mereka sedekah, mereka lah yang dapat pahala. Anak-anak tu yang sedekah, dia lah dapat pahala sebab harta tu dah berpindah kepada dia. Pahala sedekah kita dapat ketika kita memberi saat hidup. Memang ramai orang dah nazak, dah sakit tenak, dah tak ada masa. Masa tu kalau orang minta apa saja dia bagi je. Mak, gelang ni saya nak, boleh? Ambil. Sofa pun ambil lah. Dah nazak. Tapi Nabi kata itulah waktunya sedekah yang paling rendah nilainya. Ketika kamu merasakan kamu sudah tidak berkuasa untuk memiliki atau memanfaatkan harta tersebut. Dan memang masa ni kita dah hilang dah rasa sayang. Duduk fikir macam mana ketakutan dan berpindah ke alam kubur. Tapi bagi orang yang banyak bersedekah, bila datang peluang di hadapan mata, lagi-lagi yang afdal sedekah kepada rumah Allah. Sebab ia menjadi wakaf.
Ustaz kata nak siapkan itu, nak siapkan ni. Macam-macam kita nak siapkan supaya masjid ini menjadi tumpuan. Kita kata, Ustazah, tapi bukan masjid qaryah saya. Saya qaryah lain, saya datang pada lain. Mana-mana masjid. Sebab itu Nabi sebut sadaqatun burhanun, hadis sahih ya. Sedekah ini akan jadi saksi di kamu di mahsyar kelak. Akan jadi bukti dan saksi. Jika kita bagi kepada mana-mana sebanyak mungkin masjid rumah Allah di bumi ini, maka banyak mana masjid akan jadi saksi bahawasanya kita mengimarahkan rumah Allah di bumi ini. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan istana di syurga kelak. Kita bila beri pasal emas dan perak, kita tahu antara perhiasan dunia adalah emas dan perak. Perhiasan syurga. Jadi insya-Allah siapa yang berikan emas dan perak, contoh ya, ni bukan paksa ya, contoh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gantikan dengan bergunung emas di syurga kelak. Di mahsyar lagi, orang yang banyak bersedekah, bukan di mahsyar, dalam kubur lagi. Itu yang Nabi sebut, bila mati masuk dalam kubur, 3 amalan ni takkan putus. Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang kita ajar anak-anak, apapun ilmu asalkan bermanfaat. Ilmu masak, ilmu ngemas, ilmu apapun. Dan wa waladun salih, ayada'ulah, doa anak yang salih yang mendoakan.